Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, hari ni kita sambung tajuk kitar nitrogen. Baiklah, hari ni kita akan belajar mengenai kitar nitrogen dan kepentingannya. Kitar nitrogen ialah kitar semula jadi yang mengitarkan unsur nitrogen antara tumbuhan dengan haiwan, dan seterusnya di atmosfera, di tanah dan juga di air. Walaupun 78% daripada komposisi udara terdiri daripada gas nitrogen, tetapi tumbuhan dia tak dapat menyerap gas nitrogen tu secara langsung daripada udara. Jadi hari ini kita akan tengok bagaimana tumbuhan mendapatkan nitrogen yang diperlukan itu untuk pertumbuhan yang sihat. Okey, ini adalah gambar kitar nitrogen. Okey, anda boleh tengok. Tumbuhan dia hanya boleh menyerap nitrogen dalam bentuk ion nitrat. Ion nitrat yang mana dia boleh dapat daripada tanah melalui akar. Dan terdapat dua proses dalam kitar nitrogen, iaitu proses penambahan ion nitrat ke dalam tanah, dan proses yang kedua adalah proses penyingkiran ion nitrat daripada tanah. Terdapat dua proses utama dalam kitar nitrogen, iaitu pertama proses penambahan ion nitrat ke dalam tanah, dan kedua proses penyingkiran ion nitrat daripada tanah. Contoh proses penambahan ion nitrat yang pertama adalah tindakan kilat dan letusan gunung berapi. Semasa kilat atau letusan gunung berapi berlaku, ia akan membebaskan tenaga haba pada suhu yang tinggi yang menyebabkan gas nitrogen dalam udara itu boleh teroksida lalu membentuk gas nitrogen dioksida. Seterusnya, apabila hujan turun, gas nitrogen dioksida tadi dia akan melarut dalam air hujan lalu menghasilkan asid nitrik dan dia akan turun ke permukaan bumi. Dan asid nitrik ini akan meresap ke dalam tanah dan dia akan bertindak balas dengan mineral-mineral yang ada untuk membentuk ion nitrat. Hasilnya kuantiti ion nitrat akan bertambah. Seterusnya, proses penambahan ion nitrat yang kedua adalah proses pengikatan nitrogen. Terdapat sejenis bakteria yang kita panggil sebagai bakteria pengikat nitrogen yang hidupnya bersimbiosis dengan nodul akar pokok kekacang. Dia boleh menukarkan nitrogen yang ada di udara kepada ion nitrat. Dan hasil tindakan daripada pengikatan nitrogen oleh bakteria tersebut menyebabkan ion nitrat bertambah di dalam tanah. Proses penambahan ion nitrat yang ketiga adalah proses penitritan. Apabila haiwan dan tumbuhan mati, terdapat bakteria pengurai yang boleh menukarkan protein haiwan dan protein tumbuhan tadi kepada sebatian amonium melalui satu proses yang dipanggil sebagai proses penguraian. Selepas tu bakteria penitritan dia akan hadir untuk menukarkan sebatian amonium yang terhasil tadi kepada ion nitrit dan seterusnya tukar kepada ion nitrat. Dan hasil tindakan bakteria penitritan tadi menyebabkan pertambahan ion nitrat ke dalam tanah. Baiklah, seterusnya kita akan tengok proses yang kedua dalam kitar nitrogen, iaitu proses penyingkiran ion nitrat daripada tanah. Baik, tumbuhan dia akan menyerap ion nitrat yang ada dalam tanah untuk memenuhi keperluan nitrogennya. Ion nitrat yang diserap ini akan digunakan oleh tumbuhan tersebut untuk menghasilkan protein. Apabila haiwan memakan tumbuhan tadi, protein daripada tumbuhan itu boleh dipindahkan pula kepada haiwan tadi untuk membentuk protein haiwan. Baik. Proses penyingkiran ion nitrat yang kedua adalah proses pendinitritan. Terdapat sejenis bakteria dalam tanah yang mana kita panggil dia sebagai bakteria pendinitratan yang menukarkan ion nitrat dalam tanah kepada gas nitrogen yang kemudiannya keluar daripada tanah dan kembali ke udara. Dan proses ini dikenali sebagai proses pendinitritan. Proses terakhir dalam menyingkirkan ion nitrat adalah proses
melarut resap nitrat. Baik, proses ni adalah satu proses semula jadi yang mana ion nitrat dalam tanah dia boleh melarut dalam air dan kemudiannya dialirkan ke sungai ataupun ke sumber air bawah tanah. Dan proses ini juga menyingkirkan ion nitrat daripada tanah. Okey, akhir sekali, tajuk kita yang terakhir adalah kepentingan kitar nitrogen. So kita nak tengok apa kepentingan apa kepentingan kitar nitrogen. Okey, yang pertama, mengekalkan kandungan gas nitrogen dalam udara. Okey, kepentingan yang kedua, boleh mengekalkan kesuburan tanah dan meningkatkan produktiviti hasil tanaman. Okey. Okey, kepentingan yang ketiga adalah membantu pembekalan berterusan protein tumbuhan dan protein haiwan. Okey, kepentingan yang terakhir adalah untuk mengurangkan pencemaran alam sekitar. Baik, untuk huraian lanjut kepentingan kitar nitrogen ni, cikgu minta awak baca rujuk daripada buku teks muka surat 64 dan 65. Baik, jika ada apa-apa soalan awak boleh ajukan dalam grup sains. Okey, cikgu akan tamatkan di sini dan cikgu akan bagi latihan dalam grup Telegram awak rujuk di sana. Okey, itu sahaja. Terima kasih.